Sebenarnya saya jenis on time. Kalau pukul 8 tu pukul 8 kita start. Tapi tak apa, next time kita usaha lagi untuk dapatkan kita mula on time. Ya. So 8 2 minit insyaAllah kita akan mula. Baik. Dari UMS Kota Kinabalu dapat link Google Meet ni dari Ustazah yang ajar kami bahasa Arab. Ahlan wa sahlan. Okay. Okay, dah 8 2 minit, kita mula ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Sebenarnya dalam sesi sharing ini ada terdapat berbagai lapisan dan golongan audience lah. Ya, ada yang di peringkat sekolah, ada yang di peringkat IPT. Jadi saya mengalu-alukan semualah. Sesi sharing saya adalah sharing yang tidak begitu wujud dalam silibus ya di sekolah ataupun dalam buku teks, tetapi ada perkara-perkara yang menarik untuk saya kongsikan kepada kita semua. Malah saya sendiri pun dalam peringkat masih belajar dan dalam proses saya mendapatkan maklumat-maklumat tu saya rasa sangat teruja mendapat info-info yang bagi saya juga baru dan dapat saya kongsikan dengan orang ramai. InsyaAllah hasil recording ini mungkin ada rakan-rakan yang lambat datang ataupun yang tak dapat nak join kita, saya akan uploadkan dalam YouTube. Boleh cari channel saya Dr. Ashikin. Saya akan typekan dekat ruangan chat ni. Nanti boleh tengoklah ya. Cari saja saya, tak pun nanti boleh email saya ke, boleh cari saya Dr. Ashikin UMS ya. Okey, baik, kita mulakan. Pada malam ini saya ingin berkongsi dengan anda semua perkara yang simple sahaja, iaitu tentang gender ataupun jantina. Dalam bahasa Arab, kalau orang yang belajar bahasa Arab ni tak pernah dengar perkataan muzakkar atau muannath, lelaki atau perempuan, saya rasa itu sangat pelik. Sebab itulah antara komponen utama di dalam bahasa Arab yang menjadikan bahasa Arab ini adalah satu bahasa yang sangat istimewa. Setakat yang saya tahu di dunia ini, wallahu alam lah, tapi yang bahasa-bahasa yang agak popular yang dipelajari di seluruh dunia adalah mempunyai cuma 2 bahasa sahaja yang saya tahu mempunyai kriteria jantina, iaitu bahasa Arab dan juga bahasa Perancis. Ya, jadi setiap bahasa ini mempunyai tandanya yang tersendiri yang menunjukkan perkataan tersebut adalah merupakan perempuan ataupun feminin, atau dalam bahasa Perancisnya disebut femina. Jadi walau bagaimanapun terdapat exception ataupun pengecualian yang mana kalau kita tengok, kita ingatkan dia perempuan tetapi bukan perempuan. Okey, untuk contoh dalam bahasa Perancis ya, perkataan perempuan ini selalunya ada huruf E di belakang. Okey, contoh perkataan adalah keju dalam bahasa Melayu, bahasa Perancis sebut fromage, tetapi dia tidak disebut sebagai la fromage, disebut le fromage. Ya. Jadi okey, perkataan ini adalah salah satu contoh. Begitu juga dengan bahasa Arab, dia ada selalu dekat belakang tu apa? Dia ada ta marbutah kan selalunya. Jadi yang lelaki tak ada marbutah, yang perempuan ada ta marbutah. Okey, sekarang saya nak kongsi dengan anda semua tentang perkara ini. Okey.
Okay, nampak tak saya sedang present PowerPoint? Boleh someone tolong bagi tahu saya? Nampak ya? Okay, terima kasih. Okay, baik. Jadi malam ni kita akan belajar sikit tentang maskulin, feminin dalam Al-Quran. Maksudnya lelaki dan perempuan dalam Al-Quran. Okay. Okay. Jadi biasanya tak nampak? Tak nampak. Okey, saya mungkin lambat sampai kot. Rasanya kot. Okey. Saya cuba end show, kemudian saya masuk sekali lagi ya. Okey, saya akan present sekali lagi. Okey, nampak dah? Nampak. Nampak ya? Yang tadi yang cakap tak nampak tu dah nampak ke belum? Tak. Tak nampak juga? Nampak muka cikgu je tu. Nampak muka saya je? Yakin tu, yakin. Pin So, off pin je lah. Dekat Satu off pin. Okey, yang lain nampak tak PowerPoint-nya? apa? Tekan cikgu. Nampak. Nampak. Okey. Nampak So, je. Okey, yang tak nampak tadi dah okey dah? Okey dah. Okey. So saya akan saya akan teruskan. So yang lain minta tolong off mikrofon dulu ya. Okey. So kita mulakan. Okey, maskulin feminin dalam Al-Quran. Okey. Selalunya dalam dunia ni kita ada yang dipanggil pasangan lah, dua jantina, lelaki dan perempuan. Pondan tidak dikira ya, tidak termasuk dalam senarai ni. So kita ada lelaki dan perempuan, dan selalunya dalam bahasa Arab ini yang basicnya adalah untuk perempuan, senang kita kenal dia ada ta marbutah dekat belakang dia, bukan kat depan ya, sebab kat depan dia tak boleh tulis ta marbutah tu. Ta marbutah ni dia akan duduk dekat hujung sekali. Okey, lelaki. Ta marbutah ada tak? Mungkin ada orang kata tak ada. Okey. Sekarang kita tengok dua orang ni baru bertemu. Okey, saya rasa saya bagi satu contoh yang sangat mudah yang anak-anak di sekolah rendah pun boleh faham. Ya. Okey, dia kata, tengok yang sebelah kiri ya. Marhaban ana Talhah. Okey, tengok maksud dia marhaban, hai. Okey, ana saya, Talhah adalah nama. Tengok perkataan Talhah, di hujungnya ada tak ta marbutah? Ada. Tapi tadi kita kata tak ada ta marbutah untuk lelaki, kan? Macam mana tu? Okey, kita tengok pula respon kawan dia sebelah kanan. Ana Hamzah. Ahlan wa sahlan. Saya Hamzah. Okey, ahlan wa sahlan ni maksudnya nice to meet you lah, macam tu lah. Ataupun welcome. Okey, selamat datang. Jadi, nama yang orang sebelah kiri, Talhah, ada ta marbutah. Nama Hamzah pun ada ta marbutah dekat belakang. Ini bermakna walaupun ada ta marbutah, kita kena berhati-hati. Kita kena tengok balik. Sebenarnya orang yang kita cakapkan itu, dia makna sebenarnya fizikal dia lelaki ke perempuan? Kalau dia lelaki, walaupun belakang nama dia ada ta marbutah, dia tetap lelaki. Tidak akan menukar jantinanya sama sekali. Okey, dia kekal lelaki. Tulen. Ya. Begitu juga dengan Hamzah pun kekal lelaki. Jadi apabila kita buka kertas soalan ke, kita buka lah mana-mana, terjumpalah ada ta marbutah ni dekat belakang dia. Terutamanya bila kita nak jawab soalan.
Ya, bila kita nak jawab soalan yang terlibat dengan peperiksaan dan sebagainya, apa yang kita kena buat bila tengok belakang dia ada ta marbutah? Jangan terburu-buru. Okey, U-turn dahulu, tengok dia tu sebenarnya memberi makna lelaki ke atau perempuan. Kalau sekiranya macam tadi kan nama dia Hamzah. Hamzah common, nama yang common. Ya, di mana di Malaysia pun ramai kan orang nama Hamzah kan, Encik Hamzah. Saya rasa dalam buku teks sekolah rendah pun ada nama Encik Hamzah. Okay, begitu juga dengan Talhah. Talhah mungkin tidak begitu popular namanya, tetapi Talhah adalah antara nama lelaki. Ya, jadi apa yang kita kena buat bila kita tengok soalan ada ta marbutah di belakang, jangan simply meletakkan dia sebagai perempuan. Okay, jadi maknanya inilah dipanggil exception kerana special lah, kerana dia adalah lelaki sebenar, hakikatnya dia lelaki walaupun dia ada ta marbutah. Okay, so sekarang kita pergi kepada perkara yang berikutnya, iaitu tentang labah-labah, spider dalam bahasa Inggerisnya. Dalam bahasa Arabnya siapa tahu? Siapa berani nak jawab? Buka mikrofon dan sebut. Ankabut. Ya, betul. Tahniah. So dia adalah Al-Ankabut. Okay. Al-Ankabut ni sangat istimewa kerana walaupun dia serangga yang kecil tapi nama dia ada dalam Quran. Cuba cek nama kita ada tak dalam Quran. Specialnya dia ni sehingga bukan hanya ayat tetapi nama surah. Ya, nama surah dia tu pun Al-Ankabut. Ya, special sangat. Okey, jadi apakah sebenarnya kaitan Al-Ankabut ini dalam sesi sharing kita pada malam ini? Okey. Tadi kita tengok tanda perempuan tu ta marbutah kan? Al-Ankabut ni ada ta juga, tapi dia ta apa? Ta marbutah ke bukan ta marbutah ni? Ta maftuhah. Boleh jawab. Ta maftuhah ataupun bukan ta marbutah lah. Senang cerita bukan ta marbutah. Maknanya kalau ta yang bukan marbutah ini selalunya bukan perempuan, ya, bukan muannas. Okey, jadi kita tengok ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabuti ittakhazat baita. Saya berhenti sampai di situ saja. Sadaqallahul azim, ya. Okey, apa yang saya nak terangkan di sini adalah lihat anak panah tu, dia pergi dekat al-ankabuti. Ya, maknanya ta tu bukan ta marbutah. Dia adalah ta biasa atau dipanggil yang macam kawan kita cakap tadi ta maftuhah, yang terbuka. Maftuh ni maksudnya terbuka, kan bentuk dia macam tu, macam apa, sampan kan terbuka, atau macam mangkuk, macam pinggan terbuka. That's why kita panggil ta maftuhah. Lepas tu kita tengok lagi. Okey. Ittakhazat. Okey. Ittakhazat ada ta juga dekat belakang dan mati di atasnya. Antara cara untuk kita mengenal pasti dalam sesuatu ayat ini bercakap tentang perempuan atau lelaki, tengok kepada kata kerjanya. Jadi ittakhazat ni bermaksud telah mengambil atau kata kerja lah. Jadi saya tunjukkan di sini. Okey. Dia bukan ta marbutah, bukan, ya. Dan di sini sepatutnya al-ankabut ini adalah lelaki. Kalau ikut sebenarnya dia mestilah ditulis dengan warna biru ni yang dekat sini. Ittakhadha. Tak payah ada ta marbut, ta mati di belakang yang maftuhah. Sepatutnya. Jadi orang apabila dia kaji, dia baca Al-Quran, dia kata apa? Salah ni Al-Quran. Na'udzubillah, ya. Okey, dia kata salah. Sebab Al-Ankabut bukan perempuan. Tak ada ta marbutah pun. Macam mana
Al-Quran ini tulis ittakhazat. Adakah Allah telah salah? Okey. Dan inilah cerita yang menarik tentang perkataan Al-Ankabut ittakhazat baita. Okey. Dijadikan Al-Quran ini sebagai satu pedoman untuk kita berfikir dan membuat kajian. Jadi setelah dikaji, Al-Ankabut ittakhazat baita maksudnya labah-labah yang membuat sarang. Baitan tu bait, rumah. Ni perkataan baitan, rumah. Ni tengok ni yang dia punya web dia ni adalah rumah dia. Okey, so apa yang berlaku? Bila dibuat kajian, rupanya hanya labah-labah betina yang boleh buat sarang. Labah-labah jantan dia tak boleh buat sarang. Okey. Dan sebab itulah dalam ayat ini yang menceritakan yang buat sarang ni jantan ke betina? Betina. Sebab tu Allah tulis kat sini ittakhazat. Dan diuji, dikaji dan dijumpai hanya pada zaman kita. Maknanya itulah antara mukjizat Al-Quran. Bila dah 1400 tahun lebih dah berlalu, bila dibuat kajian, rupanya perkataan itu sungguh tepat mewakili keadaan yang sebenar. Baik, saya ceritakan sikit kat sini ya. Apa kisah di sebalik cerita labah-labah ini? Okey, kat bawah tu mungkin susah lah kan nak baca, jadi saya akan terangkan. Dia kata Baitul Ankabut, di rumah. Bait, rumah kan? Al-Ankabut tu labah-labah. Okey, dia kata Az-Zawjah, yang betina ni, isteri ni, dia buat macam mana? Dia akan membina sarang, kemudian labah-labah jantan akan datang untuk berkahwin dengan labah-labah betina tadi, atau mengawan lah bahasa binatangnya ya. Okey, kemudian setelah labah-labah tersebut mengawan, apa yang berlaku? Labah-labah betina, dia kata az-zawjatu taqtulu zawjaha. Isteri ataupun labah-labah betina itu membunuh labah-labah jantan. Wa ta'kuluhu, dan akan makan labah-labah jantan itu ba'da at-talqih, iaitu selepas mengawan. Lepas mengawan, dia akan bunuh dan dia akan makan. Thumma ba'da an takbara al-anakib, kemudian selepas besar, dia dah mengawan kan, dia dah dapat bertelur dan dah dapat menetas anak-anaknya. Apa pula berlaku? Selepas anak-anak spider ni dah besar sikit, taqtulu ummaha, membunuh ibunya, wa ta'kuluha, dan akan makan mak dia. Okay, bayangkan kalau mak kita kahwin. Lepas tu bila mak kita dah mengandung, mak kita pun bunuh ayah kita. Lepas tu bila mak kita dah lahirkan kita, kita pula bunuh mak kita. Macam menakutkan kan? Jadi inilah antara kisah yang menjadi ibrah, menjadi pedoman untuk kita kepada orang yang tidak ingin menjadikan Allah tu sebagai tempat kita bergantung, maka jadilah hidup kita seperti Ankabut ini. Ya, kehidupan yang sangat tunggang langgang. Bila yang anak-anak yang dah besar tadi tu dah bunuh mak dia dan makan mak dia, dia akan membunuh sesama sendiri dan hanya yang hidup sahaja akan meneruskan kembali rutin apa yang telah dilakukan oleh mak dia. Jadi janganlah kita mensyirikkan Allah, kerana bila kita mensyirikkan Allah dan kita menjauhkan Allah pada kita, maka hidup kita jadi macam itulah. Jadi tak ada undang-undang, jadi buat suka hati tetapi tak logik dan sebagainya ya. Okay, so itulah cerita Ankabut yang dibuktikan dengan sains sekarang. Okay. Jadi itulah kehebatan Al-Quran. Dia cerita kat kita setiap perkataan yang dia ingin letakkan itu adalah sangat-sangat teliti. Bukan suka-suka hati saja. Sebab tu kalaulah ada anak-anak ya,
ataupun adik-adik yang bercita-cita ingin jadi saintis, ya, saya sangat menggalakkan, tapi gunalah Al-Quran sebagai base dia. Kerana dalam Al-Quran ni sendiri masih terlalu banyak fakta-fakta yang belum dibuktikan oleh sains. Jadi inilah masanya untuk kita jadi saintis yang mahir Al-Quran dan juga dapat membuktikan Al-Quran itu benar. Ya? Okey, seterusnya kita tengok. Ni kita balik semula kepada apakah perkataan-perkataan yang tadi kita tengok Talhah dengan Hamzah ada ta marbutah tapi perempuan kan, tapi lelaki kan. Sekarang kita tengok macam Al-Ankabut juga tadi, tak ada ta marbutah tetapi dia perempuan. Jadi kat sini dia kata wa ilal ardi. Ardi tu tahu kan, bumi. Tengok ada gambar kat situ. Ardi, macam mana kita nak tahu dalam Quran tu dia cakap ardon tu perempuan. Tengok pada anak panah kedua ini ada ta mati di belakang. Sama juga sutihat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Kalau dia bukan perempuan dia akan jadi sutiha. Tak ada ta yang kat belakang ini. So kita dah tahu sekarang al-ard, bumi itu perempuan. Seterusnya. Ini pun menarik ya. Kalau siapa boleh baca ni memang hebatlah. Tapi mungkin pernah dengar perkataan ni. Fa'asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Nar. Ya, perkataan nar, api. Kemudian nar ni tak ada pun ta marbutah belakang kan. Ada ra je. Tapi untuk dia punya kata kerja dia fahtaraqat. Ada ta yang mati, ta maftuhah kat belakang. Itu juga menunjukkan nar itu, api itu adalah api itu adalah perempuan, muannas. Masa kita tak banyak, insyaAllah kalau saya ada masa saya akan patah balik untuk ceritakan gambar yang di sebelah ini. Kemudian ini juga pernah tahu kan, hadza abi, hadhihi ummi. Hadza ini, hadhihi pun ini. Tetapi hadza untuk lelaki kan. Dekat ayah saya abi, hadza abi. Hadhihi ummi, ummi perempuan. Sama juga, ummi, mim tak ada ta marbutah. Jadi tengok, ummi tu tak adalah mak lelaki, mak semua perempuan. Sebab tu menjadi hadhihi. Tapi dalam ayat ini, dia kata hadhihi sabili. Ada lam. Ya ini abaikan, ini cerita lain. Ada lam di belakang tapi tak ada pun ta marbutah. Sabil maksudnya jalan. Pernah dengar perkataan fi sabilillah? Jalan Allah. Jadi inilah jalanku. Jadi sabil menjadi perempuan. Sebab dalam Al-Quran disebut hadhihi. Ya. Next. Adalah bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri. Asyamsu matahari. Rasa ramai orang tahu ni asyamsu matahari. Tajri adalah bergerak. Bergerak. Tetapi ini adalah fi'il mudhari' masa sekarang, present tense. Mana kita nak kenal dia? Dia ada ta kat depan ni. Dan ta ini menunjukkan perempuan. Tadi pun ta juga kan dekat belakang. Itu dipanggil fi'il madhi yang dah lepas. Fi'il mudhari' yang sekarang ni berlaku ni, present tense, dia duduk kat depan. Dia duduk kat depan, tu beza dia. Yang kalau present tense dia duduk depan, tambahan dia panggil suffixes dan prefixes. Ya, yang tambahan depan tambah imbuhan. Ya. Jadi ta ini menunjukkan dia perempuan. Jadi matahari pun perempuan. Syamsu tajri. Next. Ulaika humul warithun allazina yarithuna al-firdaus. Hum fiha khalidun. Pernah dengar kan al-firdaus? Syurga firdaus. Pun perempuan. Tengok di sini. Ini nanti saya explain di masa akan datang. Tetapi ha di belakang ini menunjukkan perempuan.
Okay, tadi kita dah belajar ada ta kat depan, ta kat belakang dan ada satu lagi ha di belakang. Okay, apa maksud dia? Yang mewarisi syurga Firdaus. Mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Okay, jadi biasanya nama Firdaus ni kan, lelaki ke perempuan? Kawan-kawan. Tak ada saya rasa Firdaus nama perempuan. Okay, saya ada seorang je tapi seorang itu sahaja. Yang lain tu kebanyakan Firdaus semua lelaki. Jadi saya harap dengan explanation saya hari ni tak perlulah nak suruh dia tukar ke kan, sebab boleh je lelaki ke perempuan ke pakai sebagai nama, tetapi dalam konteks bahasa Al-Firdaus dikira sebagai perempuan. Okey, lagi. Okey, kat sini. Tadi ada ta mati kan dekat belakang kan. Okey. Ats kat sini tengok rufi'at wa ila samai kaifa rufi'at. Okey, sebenarnya dia mula dengan ni ayat bawah ni, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Okey, kamu tidak lihatkah kepada kejadian unta? Okey, tak tengok ke? Okey, unta ni banyak sangat dia punya keistimewaan dia. Nanti saya akan terangkan bila-bila lah, bukan hari ni sebab itu panjang. Lepas tu, okey, jadi sekarang ni maknanya al-ibil, okey, iaitu unta-unta adalah perempuan. Diistilahkan sebagai perempuan sebab dia ada konsep ramai. Tu lain lagi. Tapi al-ibil dia akan jadi ada ta mati kat belakang. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat, macam yang gambar yang first tadi. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Al-jibal, gunung, bukit. Ya, nusibat, dikukuhkan. Ya, tak bergerak. Ada ta kat belakang. Maka dengan ini kita mengenali bahawa al-jibal itu adalah perempuan. Kemudian akhir sekali, wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan lihatlah kepada langit, macam mana dia diangkat tanpa tiang. Ya. Jadi ats kat belakang ini ada ta maftuhah yang mati. Jadi perkataan as-sama, langit, perempuan, jibal, walaupun semua ni tidak ada ta marbutah dekat belakang, mereka adalah perempuan. Ini adalah antara nama-nama yang exception ya dalam bahasa Arab. Seterusnya, yang ni selalu kita rasa dengar kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini untuk biasanya orang meninggal kita bacakan talqin, wahai nafsu yang nafsu ni maksudnya jiwa yang tenang, al-mutmainnah, tenang. Tetapi kita nak sebutkan di sini dalam konteks linguistiknya, an-nafsu ni tak ada pun ta marbutah, sama juga. Tetapi belakang dia ni adalah sifat ya, wahai jiwa yang tenang. Bila sifat dia mesti sama, kalau sini perempuan, sini perempuan. Tetapi kat sini dia nampak perempuan. Ini bermakna an-nafsu ini perempuan. Diistilahkan sebagai perempuan. Okey, jadi ada satu part lagi. Okey, ada lelaki, ada perempuan. Jadi kita tengok nama tu tak ada ta marbutah dan kita expect lelaki, suddenly dia perempuan. Tapi ada juga nama yang sama, dia boleh jadi lelaki, dia boleh jadi perempuan. Macam mana tu? Okey, kita tengok untuk perkataan Al-An'am. Okey, Al-An'am, kalau kita tengok ayat yang pertama yang sebelah kanan ni, dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum. Sama juga dengan yang sebelah ni. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum. Sama, sebiji ayat dia. Okey, kemudian sambung lagi. Mimma fi butun. Kita berhenti sampai sini. Okey, sini pun mimma fi butun. Tapi yang dekat pertama ni ada ha. Butuni ha. Okey, tengok anak panah ni di bawahnya ada ha. Okey, ha menunjukkan perempuan. Kemudian mimma fi butunihi. Okey, ini sebenarnya ha dengan hi ini
balik kepada yang dimaksudkan adalah al-an'am, iaitu haiwan. Ya. Jadi kenapa kat sini sekejap perempuan, kat sini sekejap lelaki? Okey, saya akan terangkan dan dengar baik-baik kisah ini. Okey, apabila dalam konteks bahasa Arab, perkataan yang bukan bermaksud manusia, dia dalam keadaan jamak ataupun ramai, dia akan jadi bersamaan dengan perempuan. Jadi kalau kita tengok kat sini kan, banyak ni lembu ni, ada lembu kecil, ada lembu jantan, ada lembu betina. Rasa-rasanya kalaulah kita mix, ada lembu jantan, lembu kecil, lembu yang baru lahir, semua tu boleh memberikan susu ke tak? Tak kan? Hanya lembu betina sahaja yang telah melahirkan anak sahaja boleh memberi susu. Maka di sini memberi maksud lembu-lembu ataupun haiwan-haiwan ternakan yang keseluruhan secara umum. Tetapi apabila, betapa detailnya perkataan yang Allah pilih ini, sekiranya dia bercakap tentang haiwan yang hanya boleh memberikan susu, maknanya dalam ramai-ramai tu dan banyak-banyak tu hanya yang boleh memberikan susu, maka dia menjadi fi butunihi. Okey, tengok dekat sini ya. Saya sambung lagi. Mimma fi butunihi min baini farthin wa damin. Di antara najis dan darah itu adalah susu yang dihasilkan. Jadi kalau dalam gambar bawah ni, kalau jantan tak ada susu. Okay, kalau yang kecil tak ada susu. Tetapi kita nak kenal dia macam mana? Dia kata, okay, saya sambung sini. Walakum fiha manafi'u kathirah wa minha ta'kulun. Mendapat manfaat yang banyak. Macam-macam lah. Kulit. Kalau kulit pun jantan ke kecil ke semua kita dapat kan. Lepas tu wa minha ta'kulun, dan kita makan daripadanya. Maknanya pun tak kisah jantan ke, betina ke, kecil ke, tua ke, semua pun kita makan. Tapi yang cuma ada susu menjadi butunihi. Itulah detailnya. Jadi apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Okay, hari ini kita dah dapat 11 perkataan. Okay, saya harap semua tak dapat ingat semua pun, ambillah sikit. Pertama sekali, perkataan al-ankabut. Macam mana nak kenal dia? Tengok belakang. Ada ta mati. Ittakhazat. Al-ard, apa tu maksudnya? Bumi. Okay, sutihat. Ada ta. Ya. Kemudian narun, api. Fahtaraqat, terbakar. Ta juga mati. Kemudian sabil, jalan. Tetapi oleh kerana ini kata tunjuk, hazihi duduk depan lah. Kita tak kata jalan, kita tak kata sabili hazihi. Dia pelik sikit lah, dia duduk depan. Okay, kemudian asyamsu, matahari. Matahari bergerak, beredar. Tajri, kita kenal dia daripada ta ini. Duduk dekat depan sebagai present tense atau fa'il mudhari'. Kemudian al-firdaus, syurga firdaus. Macam mana kita nak kenal dia? Ada ha kat belakang, fiha. Kemudian as-sama, langit. Rufi'at, okay, ada ta sama ni. Okay, kemudian al-jibal, iaitu gunung. Okay, nusibat al-ibili, unta-unta. Ada ta mati juga. Kemudian an-nafs, jiwa. Al-mutmainnah, ada ta marbutah. Okay, dan di sini ada keistimewaan untuk perkataan al-an'am, butuniha dan butunihi. Okay, jadi kita dah bagi penerangan tadi bilakah dia akan jadi ha, bilakah dia akan jadi hi. Okay, so saya dah terlebih masa 5 minit. Okay, cuma izinkan saya ambil masa 2 minit lagi untuk menerangkan ya. Sikit lagi, saya harap you can bear with me. Okay, this one. Okay, yang ini saya nak share. Dia kata, okay, ceritanya adalah, nampak tak bentuk api ni? Dia macam taufan kan?
taufan. Sebenarnya perkataan i'sarun ini, i'sar adalah taufan. Ya, tornado. Tetapi dia kata i'sarun fihi narun. Kalau kita tengok sekali imbas, dia seolah-olah api tu yang jadi tornado. Tetapi Allah telah memilih perkataan fi. Fi. Ni yang faya ni maksudnya dalam. Nya, iaitu dalamnya dalam apa? Dalam tornado tu. Maknanya dia nak cerita, kalau kita terjemah secara detail, api itu berada dalam tornado tu. Macam mana kita nak tahu? Sedangkan kalau kita baca lah Al-Quran ni mungkin lama dulu kan, kita belum lagi berada di zaman yang ada kamera boleh rakam dan melihat secara sangat teliti. Mungkin kita akan kata ini adalah khayalan. Tetapi dengan kemampuan dan kebijaksanaan teknologi sekarang telah membuktikan bahawa apa yang disebut oleh Al-Quran ini di dalam tornado tu memang benar. Maknanya dia sebenarnya dua item, tornado dan api. Jadi api itu di dalam tornado. Bukan api itu menjadi tornado, tidak. Maknanya dia membawa api di dalamnya. Jadi subhanallah lah, maknanya hebatnya setiap butiran perkataan yang Allah pilih dalam Al-Quran. Okey, itu sahaja dari saya. Saya harap sangat perkongsian ini dapat memberikan anda satu perkara yang baru. Okey, saya harap anda enjoy lah belajar bersama saya walaupun tak lama. Okey, sekian sahaja. Itu sahaja daripada saya. Kita boleh bersurai. Kalau ada apa-apa soalan, sebenarnya boleh type di ruangan chat. Saya akan jawab. Siapa yang nak beredar, dipersilakan. Kita dah habis dah sesi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Syukran jazilan Doktor. Afwan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Hebat Mak King. Ha? Siapa tu? Oh, ada anak Haziq saudara lah. saya di sini. Haziq. Dengan Amjad. Faham tak Mak King cakap apa? Tak faham. Tak faham? Faham lah. Faham. Alhamdulillah. Sama-sama. Terima kasih doktor. Ya, sama-sama. Okey, yang ni nanti saya akan letak dalam YouTube jugalah ya. Okey. Mungkin guru ke doktor? Pelik ah. Faham? Mungkin pensyarah. Oh. Pensyarah tapi ada PhD dan title tu, gelaran tu jadi doktor. Oh, okey. Patutlah panggil nama DR doktor. Oh, patut. Ya. Tak apa. Aziz belajar rajin-rajin, insya-Allah boleh jadi doktor macam Mokin. Saya tak jadi doktor. Sama je kan dengan Amjad. Jadi penjual makanan je. Tak apa, penjual makanan, businessman dalam bentuk ada ni, ada PhD. Okey. Terima kasih. Ya, sama-sama. Okey. Bye. Bye. Assalamualaikum.